baru ni dia kata Bersatu sedia mengadakan rundingan dengan mana-mana pihak. Jadi adakah Pakatan Harapan termasuk dalam rundingan ini? Tidak, setahu saya tidak ada apa-apa rundingan rasmi dengan pihak Bersatu. Seperti yang kita katakan, apa sahaja keputusan berkenaan dengan kerjasama ataupun rundingan secara rasmi dengan pihak-pihak lain mestilah diputuskan terlebih dahulu oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan. Setakat yang saya tahu, tak ada apa-apa keputusan untuk berunding dengan Bersatu. Jadi seperti yang kita katakan, itu pandangan kita, pendirian kita. Dan kalau ada apa-apa keputusan baru, dia mesti diputuskan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan terlebih dahulu. Setakat ini, Majlis Presiden Pakatan Harapan tak pernah memutuskan untuk berunding dengan Bersatu. Itu secara rasmi, bagaimana kalau secara tidak rasmi? Secara tak rasmi, siapa-siapa jumpa untuk minum kopi itu saya tak tahulah. Itu tak rasmi. Tetapi kita bergerak dan kita membuat keputusan secara rasmi dalam mesyuarat Majlis Presiden. Tapi kalau di luar mesyuarat Majlis Presiden, ya sudah tentu siapa-siapa boleh jumpa untuk minum kopi, untuk berborak, itu tak ada masalah. Tapi apabila kita nak buat satu rundingan, dia mesti ada satu keputusan rasmi. Seperti yang saya katakan, Majlis Presiden Pakatan Harapan tak pernah buat keputusan rasmi untuk berunding dengan Bersatu secara rasmi. Itu memang jelas. Tak ada keputusan untuk runding, tapi ada tak keputusan untuk menutup pintu secara terus? Itu kita dah nyatakan pendirian kita. Kalau dulu kita kata, memang kita punya parameter kita. Siapa yang boleh dirundingi dan sebagainya. Tapi selagi as far as Bersatu is concerned, kita tak rasakan dia ada ruang untuk berunding. Itu jelaslah. Itu dah memang saya rasa saya pun dah nyatakan banyak kali pendirian itu. Jadi saya tak tahu apa yang dimaksudkan oleh Menteri Budi. Itu terpulang kepada dia lah. Sebab dia nak berunding dengan siapa, itu masalah dia. Itu hak dia. Jadi bagi kita Majlis Presiden Pakatan Harapan telah memutuskan bahawa kita setakat ini apa yang perlu dibuat ialah apa-apa sahaja rundingan dengan pihak lain. Kalau sebelum dibuat keputusan rasmi oleh Pakatan Harapan, maka itu tak mewakili Pakatan Harapan. Babi, maknanya Pakatan Harapan tidak lagi memberi ruang pada pembelok macam Bersatu. Itu yang saya kata. Banyak kali saya dah menjelaskan bahawa agak sukar untuk kita menjalinkan satu kerjasama dengan Bersatu, memandangkan apa yang pernah dilalui, sejarah hitam kita dan juga apa yang pernah dibuat terhadap kita dalam langkah Sheraton. Tapi itu pendirian DAP yang jelas, yang kita kata memang sukar. Jadi adalah lebih penting kita memperkuatkan Pakatan Harapan untuk berdepan dengan pilihan raya. Kita mesti memperkuatkan diri dan juga kita mesti masuk dengan satu keyakinan bahawa kita akan berjuang bersungguh-sungguh. Kita nak berlawan bersungguh-sungguh. Bukannya soal kita nak berunding dengan pihak lain untuk kita mencapai kemenangan. Jadi bagi saya strategi yang paling penting untuk PH ialah kita perkuatkan diri terlebih dahulu. Kalau tidak, saya rasa kita nak menumpang kekuatan orang lain itu agak payah. Jadi bagi saya yang paling penting, PH mesti perkuatkan diri dan kita yakin dengan kekuatan kita di parlimen, dan kita mesti ada keyakinan untuk berdepan dan juga menghadapi pilihan raya yang ke-15 nanti. Bagi saya, apa-apa saja rundingan dia mesti diputuskan oleh Majlis Presiden. Dan Majlis Presiden mesti buat keputusan berdasarkan kepada satu keputusan bersama. Mesti ada konsensus. Sekiranya tidak ada konsensus dalam Pakatan Harapan, maka kita tak boleh bergerak secara solo, secara bersendirian. Itu prinsip yang telah pun kita dah putuskan, bahawa mesti segala keputusan ini mesti dibuat secara konsensus. Ada keputusan ke tentang mungkin nak kerjasama dengan warisan, pejuang dan juga muda, any decision? Because hari tu Dato' Seri Anwar kata dia tak larang orang lain nak berbincang. Ya, itu dari segi kalau kerjasama seperti yang saya katakan, kerjasama kalau dengan parti-parti pembangkang yang lain, itu kita ada usaha untuk merapatkan semua pihak. Itu adalah work in progress. Itu adalah satu proses yang berlanjutan. Umpamanya di parlimen, kita mengajak semua parti pembangkang untuk bekerjasama. Umpamanya apabila kita ada akta anti lompat parti, kita juga
menjemput parti-parti pembangkang lain untuk bersama-sama. Umpamanya apabila kita kerajaan putuskan buat jawatan kuasa pilihan khas, bukan saja Wakil Pakatan Harapan, kita juga menjemput wakil warisan untuk duduk mewakili pembangkang sebab mereka juga ada dalam proses pembangkang. Jadi itu yang kita teruskan. Itu kerjasama bukan saja dalam bentuk bahawa kita masuk pilihan raya secara bersama, tetapi kerjasama dalam kita memperjuangkan agenda-agenda tertentu. Umpamanya Akta Anti Lompat Parti, memang ada kerjasama di kalangan blok pembangkang dengan berjuang dengan warisan, dengan muda sekalipun. Apabila masuk pilihan raya itu perkara lain. Masuk pilihan raya maksudnya adakah kita ada seat negotiation, umpamanya kita ada tak pembahagian kerusi, kita tak melawan antara satu sama lain. Itu bagi saya dia masih proses yang berlanjutan, belum diputuskan lagi. Kita tak menutup pintu dengan parti-parti pembangkang yang lain, tetapi sudah tentunya kita ada parameter kita ada pendirian kita. Bagi saya paling baik ialah kita di kalangan pembangkang ini jangan berlawan antara satu sama lain. Itu pandangan kita lah. Tapi sama ada ia boleh dicapai atau tidak, ia belum diputuskan lagi. Mungkin kita boleh expect alignment baru untuk G15 ni. Adakah itu nampak nego sekarang ni positif maybe antara parti-parti pembangkang tu? Adakah mungkin akan melihat a strong front of the opposition parties this election? Itu saya rasa politik itu dinamik. Dia alignment tu boleh berubah-ubah. Dia dinamik. Tapi yang pentingnya PH 4 parti itu mesti kerjasamanya mesti intact. Iaitu DAP, Keadilan Amanah dengan APKO, 4 parti ini mesti intact. Nak keluaskan kerjasama itu terpulanglah, itu dinamik. Tapi seperti yang saya katakan, PH mesti ada keyakinan diri sendiri. Kalau PH sendiri tak intact, maka kita suka untuk kita cakap pasal alignment baru dan sebagainya. Jadi PH itu mesti bersatu padu dan kita mesti mengadakan kerjasama yang lebih kukuh di antara satu sama lain. Maybe you talked about consensus in Pakatan Harapan, but we saw a precedent in Malacca where DAP was against PKR and Amanah taking the ex-UMNO assemblyman. What if it happens again and PKR and Amanah want to work with Bersatu but DAP does I think not? that is a major decision. As far as working with other parties as is concerned, that is a major decision. I think it cannot be done without a consensus. So that is something different from the context of what happened in Malacca. So for Malacca is just a few individuals joining the respective PH parties. Here we are talking about striking a cooperation with another party, which a controversial one. So definitely we need consensus. So for you that means 100% agreement of all three parties? Yes, all four parties. What would happen if what would DAP do if it happens again? We cross the bridge when it comes up. Okay? Boleh seberapa segera nak tetapkan keputusan sekiranya pilihan raya tidak lama lagi? Keputusan apa? Keputusan untuk kerjasama ataupun pembahagian kursi tersebut. Sekiranya contohlah selepas raya ada urut-urut pilihan raya, adakah tak terlambat untuk tidak membuat keputusan itu? Tidaklah, sebab kita memang keputusan itu memang kita bincang selalu. Tapi sebenarnya selalunya keputusan-keputusan besar ni, terutamanya pembahagian kerusi, dia memang dia dinamik dan dia suka untuk diputuskan sebelum pembubaran parlimen. Jadi kita rasa ada masa lagi, tak ada masalah. Kita akan terus berunding dari segi pembahagian kerusi di kalangan parti-parti komponen dan dengan parti-parti pembangkang lain itu diteruskan. Setakat ini tak ada satu deadline lagi. Jadi lepas keputusan UMNO untuk menghentikan MOU 31 Julai ni, ada perbincangan tak antara Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri? Belum lagi, kita belum berjumpa lagi. Fokus kita sekarang ialah mesti kita putuskan terlebih dahulu Akta Anti Lompat Parti. Dan progres itu saya difahamkan berjalan dengan baik. Jawatan Kuasa Pilihan Khas telah pun mengadakan beberapa siri mesyuarat. Dan kita harap selepas raya nanti satu tarikh untuk sidang khas akan dapat ditetapkan. Dan fokus kita ialah nak luluskan Akta Anti Lompat Parti. Soal MOU itu sama ada dilanjutkan atau tidak, itu soal kedua. Bagi kita sekarang ini yang paling penting, Akta Anti Lompat Parti seperti yang disyaratkan dalam MOU mesti ditunaikan terlebih dahulu. Okey, lepas itu baru kita ada perbincangan. So far ada tarikh tak yang PH akan cadangkan kepada Perdana Menteri untuk Kita dah cadangkan sebelum hujung Mei. Itu cadangan kita lah, sebelum penghujung bulan Mei. election. No, not election, about ini sidang khas.
istilah sebelum hujung bel. Okey, itu mesti dilakukan terlebih dahulu. Bagi kita itu adalah prioriti paling penting kita. Soal yang lain itu soal kedua. Jadi sidang khas untuk luruskan Akta Anti Lompat Parti itu adalah top priority. Itu mesti dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ada apa-apa perkara yang lain. Okey.